So, kami sambung soalan ke-21. Radial 7 menunjukkan garis lurus PQ. Okey. PQ dan garis lurus RS yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Hitung hasil darab keturunan garis lurus PQ dan RS. Okey. Normally, kalau kami nak kira keturunan, kami mesti ada koordinat kan. Tapi yang ni dia tak bagi tahu di mana x-axis, di mana paksi y. So tak apa, kami boleh tentukan sendiri. Kalau bagi saya akan tentukan di sini lah. Sebab kalau saya tentukan di sini, dia akan jadi lebih senang kan. Lebih senang untuk saya. Tak malah saya lukis. Dia akan jadi lebih senang. Sebab kami ada untuk kira keturunan M, kami ada 3 formula. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, dan kami ada negatif pintasan Y per pintasan X, dan kami juga ada jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang yang ni, jarak mengufuk yang ni. Okey, untuk yang ni sebab saya ada banyak titik yang berada pada paksi-paksi ni kan, so saya akan guna formula yang kedua, pintasan Y per pintasan X. Okey, dan kami tengok untuk garis PQ ni, sini 1, 2, 3, kosong, 1, 2, 3, 4. So untuk garis PQ, dia adalah negatif sini 4 per 3. Okey, untuk S ni dia tak ada sebab dia tak berada di mana-mana paksi kan. So kami kena guna formula yang pertama. So untuk S ni dia 4, 3. R ni dia sebab dia di paksi Y, X dia adalah kosong. Dia 0, 1. So gradient untuk RS adalah sama dengan 3 tolak 1, 4 tolak 0, dapat 2 per 4. Okey, lepas tu kami darabkan hasil darab. So 2 per 4 darab dengan negatif 4 per 3. Kami potong-potong, kami akan dapat negatif 2 per 3. Macam tu. Okey, soalan ke-22. Diberi 3x sama dengan 8 tolak 5y kuasa 2, ungkapkan y dalam sebutan x. Maksudnya dia y dalam y sama dengan apa-apa x, macam tu. Okey, so sebab saya nak y ni positif kan, so negatif 5y ni saya kena pindah ke sana. So saya akan jadi 5y kuasa 2. So 3x ni saya pindah ke belakang, dia jadi 8 tolak 3x. Lepas tu y kuasa 2, hubungan 5 dengan y kuasa 2 adalah darab kan. So kalau saya nak pindah ke belakang, saya akan jadi bahagi. Lepas tu yang ni kuasa 2, tapi saya nak y saja. So saya akan jadi punca kuasa 2. So jawapan dia y sama dengan square root 8 tolak 3x bahagi dengan 5. Jawapan dia B. Okey, lepas tu kami tengok soalan ke-23. Radial 8 menunjukkan sebuah segi 4 sama PQRS yang dibahagikan kepada 8 segitiga yang kongruent. Antara segitiga A, B, C, D, yang manakah image bagi segitiga berlorek bukan di bawah satu pantulan. Okey, so kami tengok satu-satu. Kalau B ni betul, paksi pantulan dia yang ni kan. Okey, untuk D, paksi pantulan dia yang ni. Untuk A,
paksi pantulan dia. Yang ni. Tapi untuk C, kalau dia pantul, dia tak akan dapat macam ni kan. So, jawapan dia adalah C sebab C adalah salah. Sebab untuk A, B dan D, kami boleh cari paksi pantulan dia. Kami tengok soalan ke-24. Puan Syalini memujuk keretanya 6 km per jam per saat semasa memotong sebuah lori. Jika dia sedang memandu dengan kelajuan 90 km per jam, hitungkan kelajuannya dalam saat selepas 7 saat. Dalam ini, kami tengok di sini. Jadi ada per saat kan. Ini pun ada selepas 7 saat. Maksudnya, pada mula-mulanya ni, Puan Syahrini ni, dia memandu dengan 90. Lepas tu selepas, yang ni kereta dia. Selepas dia nak memecut, dia nak memotong lori ni, dia sama dengan 6. So sekarang dia nak kami cari kelajuannya selepas dia memotong ini. Sebab kalau selepas dia memotong, dia tak boleh straight macam stop ni kan. Okay. So kami tahu A sama dengan B per T kan. So A saya sekarang 6, B saya tak tahu, T saya 7. So sekarang B saja akan dapat 42. So masa dia jalan ni, B dia adalah 42. Okey, lepas tu apabila dia di sini, sebenarnya dia di tempat sebelum dia memotong ni dia 90. Semasa dia sedang memotong 42. Lepas tu dia nak cari lepas dia memotong berapa. So kami ambil 90 tambah dengan 42, kami akan dapat dongki 132. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-25. Lajur 9 menunjukkan dua garis lurus P, Q dan R, S, T. Diberi keturunan PQ ialah negatif 5/4. Cari koordinat bagi titik V. Okey. Untuk yang ni, kami boleh guna keturunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. So, sekarang pintasan Y ni dia Q. Pintasan X dia negatif 8. So, dia sama dengan negatif 5/4. So, kami tahu Q dia adalah sama dengan negatif 10. Okey. Sini negatif 10. Lepas tu dia suruh kami cari koordinat bagi V. Okey. So kami tahu dalam satu garis lurus ni, sebab dia garis lurus kan, maksudnya keturunan akan sama. So keturunan untuk ni adalah sama untuk keturunan ni, adalah sama untuk keturunan ni. So saya boleh guna formula keturunan untuk cari. Maksudnya saya guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Okey. Atau kami macam tu. So yang ni kami tahu dia kosong negatif 10 kan, sebab dia pada paksi X. So pada paksi Y, so X dia akan jadi kosong. Yang ni pada paksi X, so Y dia akan jadi kosong. Jadi dia akan macam ni, negatif 10, saya guna 2 titik ni, negatif 10 tolak negatif 8 per 0 tolak 2 sama dengan negatif 10 tolak dengan 0 per 0 tolak dengan V. Di sini saya akan dapat V saya dapat 0. So saya samakan dengan yang ni. So saya akan dapat jawapan saya C. Okey. Lepas tu kami tengok soalan ke-26. Jika 1/2 negatif 8, 2/4 tolak 2K sama dengan 46 negatif 52, maka Q ialah okey. So kami tengok, maksudnya 2Q ni saya pindah ke belakang. So yang ni saya pindah mai depan. Okey, maksudnya 1/2
negatif 8, 4, 2, 4, tolak 4, 6, negatif 5, 2, sama dengan 2Q. Okey, so saya tekan kalkulator. 1/2 darab dengan negatif 8, saya tolak 4, saya akan dapat negatif 8. Lepas tu 1/2 darab dengan 2, tolak negatif 5, akan dapat 6. Lepas tu 1/2 darab dengan 4, tolak 6, saya akan dapat negatif 4. Tu 1/2 darab dengan 4, tolak dengan 2, dapat 0. So Q saya, kami tengok yang pertama, Q saya yang maksudnya semua kena bahagi 2 kan. Okey, so negatif 8 bahagi 2 akan jadi negatif 4. So 2 ni dah salah. Lepas tu kami tengok 6 bahagi 2 akan dapat 3. Jawapan dia akan jadi A. Okey, lepas tu kami tengok soalan ke-27. Halaman 10 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 4x tambah c. So sini kami dah tahu, sini biar pintasan y kan. So dia akan jadi f(x) sama dengan negatif x square tolak 4x tambah 12. Yang ni pintasan y, dia ni pun c. Okey, dia suruh kami cari P dan Q. P dan Q ni dia berada di paksi X. Maksudnya Y dia atau Fx dia akan jadi kosong. So jadi negatif X square tolak 4X tambah 12 akan sama dengan kosong. Tapi kami nak tekan kalkulator kan. Sebab kuadratik kami boleh tekan kalkulator, kami akan dapat 2 bracket macam ni. Tapi untuk negatif, yang tu untuk paper 2 lah. Tapi untuk paper 1 kami boleh tekan macam ni saja. Tapi lebih baik kalau kami tukar yang jadi S square ni, kami tukar dia jadi yang positif. So kami semua bahagi dengan negatif 1. So yang ni akan jadi X kuasa 2. Yang ni saya bahagi dengan negatif 1, saya akan dapat 4X. Yang ni saya bahagi dengan negatif 1, saya akan dapat negatif 12. Lepas tu saya tekan kalkulator, saya akan dapat jawapan saya negatif 6 dan 2. So saya tulis balik sebab sini negatif. Bila saya tulis balik dia akan jadi positif. Dan sini negatif, bila saya tulis balik dia akan jadi negatif. Macam tu. Okey. So kami tengok di sini. Okey. Yang ni P sebab dia berada di kiri kan. So dia mesti negatif. So P saya akan jadi negatif 6. Q saya jadi 2. So jawapan saya adalah B. Okey. Lepas tu kami tengok soalan 28. Dia suruh kami tentukan jarak antara kuartil. Okey. Untuk jarak antara kuartil maksudnya Q3 tolak Q1. Okey. So kami kena cari Q2 dulu. Q2 tu median. Okey. So kami median yang berada di tengah-tengah kan. So kami kena potong kiri dan kanan. Lepas tu kami cari yang paling tengah. So untuk saya potong 3 dulu. Terus lepas tu saya potong lagi 2. Yang ni Q2 saya. Okey, lepas tu yang depan Q2 kami boleh pilih Q1. Yang ni potong yang berada di tengah ni. So 4Y tambah 4Y bahagi dengan 2 akan jadi 4Y. Yang ni Q1. Lepas tu selepas Q2 ni kami boleh cari Q3. Q3 masa sama dengan Q1, dia ada dalam data ni yang paling tengah. Okey. So potong saya akan dapat 10Y iaitu Q3 saya. So jarak antara kuartil Q3 tolak Q1 sama dengan 10Y tolak 4Y sama dengan 6Y. Yang ni jawapan untuk dia C. Okey, lepas tu kami tengok soalan seterusnya. Dia beritahu sebuah vakum mengandungi 3 buah apple, 6 buah orange dan X tambah 3 buah lemon.
Keberangkan lemon bila buah lemon secara lawak adalah 5/8. So maksudnya lemon, bilangan lemon X tambah 8. So total buah-buahan dalam tu adalah 3 tambah 6 tambah X tambah 3 sama dengan 5/8. So dia akan jadi total semua ni jadi 12 lah. So dia akan jadi X tambah 12. Dia akan jadi X tambah 12. Lepas tu saya darab silang dia 5X tambah 8X 8X tambah 24 sama dengan 5X tambah 60. So 3X sama dengan 36, X sama dengan 12. So maksudnya bilangan lemon ni dia X tambah 3 kan. So bilangan dia adalah 15. Lepas tu kami tengok dia bagi tahu 5 biji buah apple dan 4 biji buah orange ditambah dan sebiji lemon dikeluarkan. Keberangkan lemon mendapat sebuah lemon yang baharu. Sekarang lemon saya sebenarnya ada 15, tapi sebiji dah dikeluarkan, so dia jadi 14. Lepas tu total apple saya ada 3. Lepas tu dia tambah lagi 5 jadi 8. Total orange saya awal ada 6. Lepas tu dia tambah dengan 4 ada 10. Lepas tu total lemon saya ada 15 juga. Dia ada 14. Lepas tu saya tekan kalkulator, akan dapat jawapan saya A. Lepas tu kami tengok soalan ke 30. Permudahkan. Yang ni maksudnya semua kena kuasa 2 kan. So yang ni kuasa 2 dah tak ada, dia akan tinggal lagi 2. Sebab kuasa 2 ni dia kuasa 1/2. Lepas tu saya ada kuasa 2 lagi, saya boleh potong-potong jadi kuasa 1. So dia tinggal lagi 2 saja. Yang ni saya ada bincang dalam kertas MRSM ke. Lepas tu F ni 3 darab dengan 2 dapat 6. G ni kuasa 2. Lepas tu dia bahagi dengan 4. F di kuasa 5, G 3. So dia akan jadi 2 bahagi dengan 4 kan. Lepas tu F ni dia maksudnya 6. Kalau dia bahagi maksudnya dia tolak kan. So 6 ni tolak dengan 5. Dan G 2 sebab dia di bawah, so kuasa dia saya nak pindah dia ke atas, dia akan jadi G negatif 3. So akan jadi 2 tolak negatif 3. So saya akan dapat 1/2 F G 5. Jawapan saya jadi donkey. Lepas tu kami ke soalan seterusnya. Raja 11 menunjukkan sebuah segi 4 sama terteriak di bawah sebuah segitiga sama kaki. Panjang sisi segi 4 sama adalah separuh daripada tinggi segitiga itu. So maksudnya tinggi dia 2x tambah 4, tapi dia bagi tahu sisi segi 4 sama adalah separuh. So sisi dia akan jadi x tambah 2. Sebab saya bahagi dengan 2 kan. Yang ni saya potong, yang tinggal 2. Dia nak kira loss yang tidak perlu break. Maksudnya saya guna yang besar ni, saya tolak dengan segi 4 ni. So formula untuk segitiga 1/2 darab panjang darab lebar. 1/2 darab panjang darab dengan lebar. Saya tolak dengan panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. So saya boleh potong juga. So saya akan jadi X tambah 2 darab dengan 2X tambah 4 kan. So yang ni X darab dengan X, saya akan jadi 2X kuasa 2. X darab dengan 4 akan jadi
4x. Lepas tu 2 darab dengan 2x akan jadi 4x. 2 darab dengan 4 akan dapat 8. Lepas tu saya tolak yang ni, x tolak dengan x akan jadi x kuasa 2. Lepas tu yang ni akan dapat 2x, yang ni akan dapat 2x juga. So total dia 4x. Lepas tu 2 darab 2 akan jadi 4. So 2x square tolak x square akan dapat x square. So sini 8x tolak dengan 4x akan dapat 4x. 8 tolak dengan 4 dapat 4. So jawapannya akan jadi A. Okay. Lepas tu kami tengok soalan seterusnya. Berada 32 ialah gambar Raja Van yang menunjukkan bilangan pekerja yang memiliki kereta dan motosikal. Diberi set semesta P union dengan Q. Set P ialah pekerja yang memiliki kereta. Ini P. Okay, lepas tu Q ialah pekerja yang memiliki motosikal. Okey, seramai 71 pekerja memiliki kereta. 30 pekerja memiliki motosikal. So, maksudnya yang memiliki kereta adalah sini. Sini kan. Dan yang saya highlight region ni. Maksudnya 43 tambah N sama dengan 71. So, 43 tambah 2N sama dengan 71. 2N sama dengan 28. And saya akan dapat 14. Okay, so soalan suruh kami hitung pekerja yang memiliki satu kenderaan sahaja. Satu kenderaan maksudnya region sini dan region sini. So sini saya tahu 43 tambah dengan 14 kami akan dapat 57. So yang ni 2 tambah dengan 14 kami dapat 16. So 57 tambah dengan 16 kami dapat 73. Okay. Lepas tu kami tengok soalan 33. Dua-dua menunjukkan bilangan murid lelaki dan murid perempuan di kelas 5 Anggerik dan 5 Bunga Raya, 5A dan 5B. Seorang murid dipilih secara awak dari kumpulan lelaki dan seorang lagi dipilih dari kumpulan perempuan. Apakah kebenaran kalian bahawa murid-murid yang dipilih adalah dari kelas yang berbeza? Maksudnya, ini lelaki yang perempuan. Maksudnya, kalau saya pilih lelaki di sini, saya kena pilih perempuan di kelas ini. Kalau saya pilih perempuan di kelas ini, saya kena pilih lelaki di kelas ini. Okay. So, sini lelaki total dia 28 kan? Perempuan total dia 27. So, katakan saya buat yang pink color dulu. Katakan saya pilih 5 Anggerik ni, saya pilih lelaki. So, kebarangkali saya adalah 13/28. Lepas tu saya darab dengan perempuan 14/27. Saya tambah dengan yang hijau ni 13/27 darab dengan 15/28. Jadi saya akan dapat jawapan saya C. Okay. Yang ni yang soalan yang agak trick sikit. Okay. Lepas tu kami tengok soalan seterusnya. Pelajar 13 menunjukkan graf fungsi Y sama dengan AX kuasa N tambah C mengatakan nilai A, C dan N. So kami tengok C dia negatif 9. So C dia yang bukan negatif 9 dah pangkal. Lepas tu kami tahu N dia yang ni graf kubik kan. So N dia kuasa 3. Okay. Lepas tu kami ada satu koordinat. Sebab kami dah tahu Y sama dengan AX kuasa 3 tolak 9. Tapi kami tak ada A. Okay, so kami ada di sini. Kalau pada paksi X, Y dia adalah sama dengan 0. So kami boleh gantikan 0 sama dengan A
negatif 1/3 kosong 3 tolak 9. So 9 sama dengan negatif 27A. Yang ni saya pindah mai sini. So 9 negatif 9/27 sama dengan A. So A saya akan jadi negatif 1/3. So jawapan saya akan jadi D, donkey. Lepas tu kami ke soalan yang seterusnya. Dalam Raja 14 PSR dan STU ialah garis lurus, diberi bahawa cos Y sama dengan negatif 12/13. Dan kami tahu sin sama dengan T/H kan. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. So maksudnya sekarang cos Y sama dengan 12/13. Okay, so kalau saya hafalkan, so yang ni saya, yang ni hafal. Sebab kalau bertentangan dengan 90 darjah ni, dia adalah H. Kalau dia sama dengan sudut ini, dia adalah sisi bersebelahan. Okey, dan yang untuk ni, kalau kami perhatikan, dia adalah negatif. Yang ni form 5 bab 6. Sebab dia negatif, sebab dia lebih daripada 90 darjah kan. Y ni, dia maksudnya dia sudut dia macam ni. So kami tahu kami semua tahu ASTC. So di sini hanya ada sign yang positif. So maksudnya yang ni cos dia adalah negatif. So kami tahu dia akan guna negatif Y. Yang ni adalah sudut rujukan dia. Okay, so sekarang dia bagi tahu kami sini 24, sini H kami tak tahu. Tapi kami tahu sini ke 12 ke 24 adalah darab dengan 2. So sini kami pun darab dengan 2. So sini akan jadi 26. Okay. Lepas tu kami tengok soalan. Dia nak panjang SR. SR di sini. So SR adalah PR tolak dengan PS kan. PS kami boleh tahu tak? Boleh, sebab kami ada teorem Pythagoras. Kami boleh guna 26 kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2. Lepas tu kami puncak kuasa akan jadi 10. Okey, sini kami dah tahu. Sini 10. Sini 10. PS 10. Lepas tu kami nak cari PR. PR ni dia ada bagi sudut. So kami boleh guna sin, cos, tangent. So yang ni, yang bertentangan dengan sudut ni adalah T. So yang bertentangan, yang bersebelahan dengan sudut ni adalah S. So yang ada T, yang ada S, kami boleh guna tangent. So tangent 45 sama dengan, tentu tak susah. So PR kami akan dapat 15. So dia nak SR kan. SR sama dengan 15 tolak dengan 10. Kami akan dapat 5. Okay. Lepas tu kami tengok soalan seterusnya. Dalam Raja 15 VSW ialah tangent sempurna kepada dua belatan di S. So kalau sini dia akan jadi 90 darjah. Ialah pusat dia nak kami cari X. So kalau sini ialah X, kami tahu kalau sini adalah X. Sini adalah 2X. Ini dalam bulatan form 3. Sudut di pusat ni adalah 2 kali ganda daripada yang di sisi ni. Okey. Lepas tu kami tengok di sini. Kami pernah lukis ni kan. Yang ada satu klip ni. Macam mana sudut yang klip di sini. Kami lukis satu mai sini. Dia akan jadi sini. So maksudnya sudut di sini adalah 56. So saya tahu sudut saya di sini adalah, sini saya sudah tahu 56. So total sudut saya di sini saya guna 180 tolak dengan 48 tolak dengan 56, saya akan dapat 76. Okey, saya akan dapat 76.
Lepas tu kami tengok yang ni. Dia adalah satu segi empat kitaran kan. Sebab empat sudut untuk segi empat tu dia berada di sisi bulatan. So dan syarat untuk sisi empat kitaran ni, sudut bertentangan tambah adalah 180 darjah. So maksudnya 2x tambah dengan 76 adalah 180 darjah. Okay. So 2x adalah sama dengan 104 dan x adalah sama dengan 52. So jawapan dia adalah B. Okay. Lepas tu kami tengok soalan ke-37. Raja 16 menunjukkan pentagon sekata dan garis RU adalah lokus bagi Y. Di antara manakah yang benar mengenai lokus Y? Kami tengok satu-satu. Lokus Y dengan keadaan RY dari RS. RY sama dengan RS. So yang ni Y, yang ni S kan. Kalau dia sama dengan RS, dia sepatutnya akan jadi satu bulatan. So yang ni adalah salah. So lokus Y sama dengan, okay, saya palang dulu. Okay. So lokus Y dengan keadaan QY adalah sama dengan YS. Yang ni betul. Okay, sebab yang garis ni, yang jarak antara dua garis, yang jarak antara sini adalah sama dengan yang sini. Okay, lepas tu kita tengok lokus Y dengan keadaan PY. P dan Y adalah sama dengan T dan S. Yang ni memang dah salah. Untuk D, lokus Y dengan keadaan QY sama dengan YR. YR tak boleh tentukan mana YR. So yang tu pun salah. So jawapan dia adalah B. 37 jawapan dia B. Lepas tu kami tengok ke 38. Segitiga B ialah image bagi segitiga A di bawah suatu transformasi P. So kami tengok saiz dia jadi besar kan. So dia mesti pembesaran. Tinggal B dan D. Lepas tu kami tengok C adalah image bagi A. So kami tengok dia tukar tempat saja kan. Dia dari sini, dia pindah mai sini. So jawapan dia adalah translasi. Sebab kalau pantulan, dia mesti pantul jadi macam ni ke atau jadi macam ni. So jawapan dia adalah translasi. Okay. Lepas tu kami tengok soalan ke-39. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak RM400. Antara berikut yang manakah bukan penyebab pemegang polisi perlu menanggung deductible itu? Okay, yang tu ada dalam buku teks tingkatan 5 bab 3. Okay, yang ni saya crop dari buku teks. So, yang ni memang fakta lah. Yang ni saya pun takkan akan hafal. So yang ni memang luck lah. Kalau ada baca, bolehlah jawab. Okay, so kami tengok dalam pernyataan yang di dalam buku teks ni, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sekiranya individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okay, so A betul. Individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. Dan pemegang lesen pemandu sementara L atau pemegang lesen pemandu penuh yang kurang daripada 2 tahun. So jawapan dia adalah C, donkey. Okay, lepas tu kami tengok soalan ke-40. Okay, so dia cakap diberi bahawa penggunaan yang lebih daripada 600 kW dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 400.
So maksudnya yang di sini akan dikenakan 6% kan. So tak apa, kami kira yang atas dulu. So kami ambil yang ni darab dengan yang ni. So kami akan dapat jawapan 43.6, 33.4, 154.8. Dan total dia 376.49. So kami ambil 376.49, kami tolak dengan 43.6, tolak dengan 33.4, tolak dengan 154.8 dulu. Kami dapat 144.69. Maksudnya yang ni 0.546 ni darab dengan X tambah 0.546X darab dengan 6/100, dia dapat 114.69. Sebab kalau dia lebih daripada 600 kilowatt, dia akan dikenakan cukai 6%. So kami tekan kalkulator dulu. 0.546 darab dengan 6/100. Lepas tu kami tambah dengan 0.546, kami akan dapat 0.57876X sama dengan 114.69. Lepas tu kami guna duit ni 114.69, kami bahagi dengan 0.57876, kami akan dapat 250. So jawapan dia akan jadi C. Okey, so setakat ini sahaja untuk kertas Kelantan 2023. Bye bye.